Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kami di Pusat Islam mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh warga kampus dan jamaah Masjid UKN sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat puasa kita dan mengurniakan kepada kita ganjaran yang besar di hari akhirat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan ini yang ringkas ini, marilah kita sama-sama memerhatikan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan peringatan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan ini menyeru kepada kita umat Islam. Nabi menyatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Maksudnya, wahai orang yang inginkan kebaikan, rebutlah, yaitu rebutlah kedatangan dan kehadiran bulan Ramadan yang mulia ini. Itu untuk kita melakukan ibadat-ibadat dan ketaatan-ketaatan sebagai bekalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Kemudian, ya baghiyasy syarr, wahai orang yang masih lagi melakukan kejahatan, inginkan kepada perkara-perkara keji dan maksiat, berhentilah. Jadi seolah-olah yang tuan-tuan, kehadiran bulan Ramadan ini adalah peringatan kepada kita bahawa kehidupan kita yang sementara ini, yang dalam masa setahun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang Tuhan janjikan kepada kita keampunan, bulan yang Tuhan limpahkan kepada kita kerahmatan. Namun dalam situasi itu pun manusia ini masih lagi lalai dan menjauhi Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita package yang sangat istimewa, kebaikan yang melimpah-limpah, kerahmatan yang mencurah-curah kepada orang yang inginkan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita sebagai hamba-Nya ini kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul bila dia menyuruh dan mengajak kepada apa yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kamu. Sekarang kita berada di saat yang paling mulia, yang para salihin terdahulu mereka menginginkan untuk hadir dan hidup di dalam saat-saat yang mulia di bulan Ramadan ini. Mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tiba bulan Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkati bulan Rajab, semoga diberkati bulan Syaban, dan dimohon supaya dipanjangkan usia supaya lanjut sampai ke dalam bulan Ramadan. Kerana bulan yang menjadikan kebaikan, bulan yang menjadikan kepada kita keistimewaan yang sangat banyak. Jadi bulan Ramadan ini tuan-tuan, kalau kita lihat sangat istimewa bagi orang yang beriman. Namun bagi orang yang lalai, bagi mereka tidak ada perubahan. Yang ada hanyalah peredaran matahari siang dan malam. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi mereka kehadiran bulan Ramadan ini akan dipenuhi dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang mereka berpuasa, malam mereka berjaga
semuanya untuk menyatakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana meyakini bahawa kita adalah seorang hamba yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sementara, dan kemudian kita akan meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita kembali tanpa bekalan, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita orang yang beriman ini, tuan-tuan, ada dua sahaja, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi bersiap sedialah kita untuk ke mana kesudahan kita. Tidak ada destinasi lain bagi kita manusia. Bagi orang yang beriman, ada dua destinasi yang akan menjadi kesudahan kita, syurga ataupun neraka. Sementara mereka yang kufur kepada Allah tidak ada kesudahan kecuali neraka. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, kita perlu beriman. Bila Tuhan menyebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu, dan syurga yang luas langit bumi ini yang akan dikurniakan kepada orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, tawaran yang sangat hebat. Tuan kata segeralah, rebutlah cepat-cepat di saat usia kita masih ada, tubuh badan kita masih sihat, kita masih bertenaga. Kita berapa banyak kita pergi ke hospital, tengok orang sakit, mereka beria-ia sangat nak buat ibadah, tapi mereka tidak berupaya. Sekarang Allah anugerahkan kepada kita keupayaan. Tuhan berikan kepada kita kesihatan. Nah, rebutlah peluang yang ada di saat kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala ini, kita perlu bersih daripada dosa. Jadi puasa ini, tuan-tuan, adalah pembersihan daripada dosa yang memberikan laluan kepada kita untuk boleh kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya manusia yang bergelombang dengan dosa dan maksiat, dia tidak akan layak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna, kalau mati dia perlu dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka, barulah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semua faham, tuan-tuan, neraka ini azabnya adalah sangat pedih. Dengan sebab itu, orang-orang yang beriman, mereka akan sentiasa berdoa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka. Sebab itu di akhir surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ibadur rahman, iaitu orang yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat mereka ini ialah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada mereka ini azab neraka. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka ini adalah sangat pedih, adalah sangat menyakitkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa yang melayakkan kita untuk masuk syurga ini dulu ada dua syarat. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan, puasa ini zahirnya nampak mudah, ya? Kalau kita tengok hari ini semua sebut orang Islam, dia wajib berpuasa. Kerana itu adalah kewajiban Islam dan rukun Islam. Mana tak boleh sesiapa daripada orang Islam yang hidup dalam bulan Ramadan tidak puasa, kecuali mereka yang musafir, orang yang sakit dan sebagainya. Bagi orang yang biasa, maka wajib dia berpuasa. Jadi kalau kita tengok apakah
semua puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada puasa yang tidak diterima, yang ada hanya lapar dan dahaga. Memang ada. Sebab dalam hadis juga Nabi sebut rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapat dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Maknanya puasa tak diterima. Jadi nak suruh puasa diterima yang melayakkan kita masuk syurga dan dijauhkan daripada api neraka, Nabi sebut dua, iaitu ada ciri-ciri keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah, bukan sekadar orang kata tak makan tak minum saja, tetapi kita berpuasa dengan makna kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna bukan tak makan tak minum, iaitu puasa keseluruhan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok ada juga agama lain puasa tak makan daging, puasa makan sayur saja, puasa tengah malam saja, puasa tak minum air, ada begitu. Mana puasa yang kita dengar pelik-pelik. Tapi semuanya itu kita tengok ciri-ciri dia tak sama dengan puasa bulan Ramadan yang orang Islam puasa untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ada orang puasa supaya badan dia turun, kurus sikit. Sebab itu bila habis Ramadan nanti semua pakar cakap, saya puasa ni 7 kilo turun, saya puasa ni 10 kilo turun. Sebab apa? Sebab dia berpuasa yang dia gambarkan kesihatan dia, berat badan dia. Tapi jarang kita kata saya dengan berpuasa, jarang kita dengar ada orang cakap tu. Dengan berpuasa ini meningkat keimanan saya. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin rindu kepada syurga, semakin takut kepada neraka. Jarang orang cakap begitu. Kita lepas-lepas puasa ni nak tengok semakin takut ke semakin berani. Selepas Ramadan pulang balik ke masjid. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kesedaran, kefahaman yang sebenar tentang maksud dan tujuan berpuasa. Jadi dengan sebab itu Nabi kata, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maknanya siang hari dia berpuasa, malam hari dia berqiyam, semuanya kerana Allah, maka tak akan ampun dosanya. Jadi dosa hak yang lalu tu ampunkan. Jadi kita tengok tuan-tuan yang rahmati Allah, bila dosa diampun, maka baru layak kita masuk syurga. Dan seseorang yang bergelombang dengan dosa, dia tidak akan layak untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita tanya, Ustaz, saya memang berasa nak buat ibadat dah tapi tak boleh. Berasa nak rajin dah tapi orang kata sendi sakit pula macam-macam. Jadi bila kita periksa tengok, kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang bila kita tidak bertaubat kepada Allah dan kita masih bergelombang dengan dosa dan maksiat, dosa-dosa tersebut menghalang kita dari beribadat. Sebab itu kadang-kadang jadi payah nak mari masjid susah. Kadang-kadang kita mari tarawih berasa seronok boleh, tapi nak mari sembahyang fardu payah. Hak fardu dia wajib tuan-tuan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kita tengok hari ini banyak orang cakap dia nak mari sembahyang tarawih malam. Jarang kita dengar orang sebut nak mari sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Ramadan juga. Tapi dia ada fikir nak sembahyang tarawih. Bagus sembahyang tarawih, tak bagus. Sebab sunnah yang ada hanya bulan Ramadan yang tarawih. Bulan lain tak ada. Jadi kalau tak mari sembahyang tarawih, memang tak ada. Tetapi yang perlu juga yang sembahyang fardu. Jadi bila kita tidak faham tuntutan berpuasa, maka kita ingat kita tak makan, tak minum dan berdahaga sahaja, maka itulah puasa. Sedangkan yang diminta daripada kita tuan-tuan ialah pengabdian yang sebenar-benarnya dengan makna siang kita beribadat kepada Allah dengan penuh ketaatan, dan malam juga kita beribadat kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Jadi dengan sebab itu kita menjadi hamba yang benar-benar patuh kepada Allah. Jadi dengan kata lain, kita di dalam bulan Ramadan ini tidak ada ruang masa dan waktu kecuali kita mengisytiharkan patuh dan tunduk kepada Tuhan. Inilah gambaran yang pernah disebut oleh sahabat
Nabi SAW satu ketika bila Nabi tanya kepada sahabat Nabi yang bernama Harisah, kaifa asbahta ya Harisah? Harisah, macam mana kamu pagi ini? Kalau kita tanya macam mana tak pagi ni, nasi lemak kopi pun sebab kalau ni kalau tak puasa, kalau bulan puasa tak cakap lagi tu. Harisah bila Nabi tanya lagi tu, dia jawab apa dia? Asbahtu billahi mu'minan haqqa. Saya pagi ini Rasulullah bangun benar-benar beriman kepada Allah. Nampak? Mana jaga tidur tadi kita lepas sahur ini, sahur dalam keadaan apa? Kadang-kadang kita dengar pagi tadi lepas tengah sahur, dia tengah sahur tadi. Ada bola sepak ke apa? Oh tu sahur. Dengan apa terkejut apa? Jadi Harisah ni yang Nabi tanya, bagaimana kamu pagi ini wahai Harisah? Kata dia benar-benar beriman. Lalu Nabi kata, apa bukti iman kamu wahai Harisah? Maka kata Harisah, ashartu layal, malam aku jaga. Malam kita jaga. Mana pergi ibadat. Wa azma'tu nahari, dan aku juga berdahaga di siang hari, iaitu dengan makna siang beribadat, malam juga beribadat kepada Allah. Sehingga kata dia, wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza, seolah-olah aku nampak arasy Tuhan. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawaruna, seolah-olah aku rasa nampak ahli surga berjalan di bawah dalam. Wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yatadawuna fiha, dan seolah-olah aku tengok ahli neraka menjulut-julut menangis di dalamnya. Maka kata Nabi, araf saya Harisah Harisah, kalau gitu kamu benar-benar faham wahai Harisah, maka istiqamahlah dengan ibadah. Inilah kita tengok ciri-ciri sahabat Nabi. Jadi kita tuan-tuan diberikan Ramadan ini, di mana kita dengan hakikat keimanan sebagaimana yang disebut oleh Harisah ini. Jadi mudah-mudahan kita di awal Ramadan ini benar-benar memahami hakikat kewajiban kita beribadat di dalam bulan Ramadan. Bukan sebagai ritual orang pakat mari kita mari, orang pakat pergi kita pergi, dan orang kata begitu kita pun begitu, tapi kita tidak memahami hakikat tuntutan kewajiban berpuasa untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan Rabbul Alamin. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi keringatan kepada saya dan hadirin sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Fadil Dr.